Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang pertama sekali, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam sebuah majlis ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Maksudnya, barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, Allah Ta'ala akan fahamkan dia agamanya. Jadi para ulama mengatakan, barang siapa yang berada dalam majlis ilmu, itu adalah satu tanda bahawasanya Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya. Kerana apa? Kerana seseorang apabila dia nak memahami agama dia, nak tak nak dia kena hadiri majlis ilmu. Nak tak nak dia kena hadiri majlis ilmu. Kerana apa? Ilmu agama ini terbahagi pada dua jenis. Terbahagi pada dua jenis. Ilmu agama ada yang bersifat aqli, daruri, ada yang bersifat naqli ataupun sama'i. Apa maksudnya? Ilmu agama ini terbahagi pada dua jenis. Ada ilmu agama yang walaupun kita tak dapat dalil pada Al-Quran sekalipun, tak dapat dalil pada hadis sekalipun, bukan tak ada, ada. Tapi kalau kita tak dapat pun, kita tahu. Contohnya apa? Allah Ta'ala Maha berkuasa. Tuhan Maha berkuasa. Walaupun kita tak ada dalil, bukan tak ada dalil, walaupun kita tak dapat dalil sekalipun, kita tahu memang macam itu. Allah Ta'ala Maha berkuasa, Tuhan Maha berkuasa. Di dalam Quran memang ada dalil, hadis memang ada dalil. Kalau tak dapat, kita masih tahu. Tapi banyak ilmu agama kita bukannya bersifat aqli, banyaknya bersifat sama'i, bersifat kita dengar daripada orang lain. Contohnya solat 5 waktu. Contohnya solat 5 waktu. Macam mana cara nak solat? Kalau kita tak ada dalil, kita kalau tak ada hadis, tak ada riwayat macam mana solat Nabi pada zaman dulu, macam mana kita nak sampai macam mana nak solat? Perkara yang haram seperti arak, akal kita barangkali tak sampai. Perkara yang haram, yang harus. Contohnya harus bagi seorang lelaki berkahwin dengan 4 orang perempuan. Kenapa lebih 4 tak boleh? Tak tahu. Akal kita mungkin tak sampai. Tapi benda ini bersifat sama'i. Memang kita dengar daripada orang lain, daripada Al-Quran, daripada hadis, baru kita tahu. Jadi, apa maksud dia? Di dalam ilmu agama, dia ada dua jenis. Satu, walaupun tak sampai dalil pada kita, semata-mata dengan akal kita boleh tahu. Tetapi ada benda, kalaulah kita bergantung pada akal kita semata-mata tanpa merujuk kepada para ulama, Al-Quran, hadis, memang takkan sampai. Sebab itu, bila seorang itu berada dalam majlis ilmu, ini adalah satu tanda yang Allah Ta'ala mengkehendaki bagian kebaikan. Sebab bila seseorang itu berada dalam majlis ilmu, barulah dia akan tahu tentang perkara-perkara yang sama'i ini. Perkara-perkara yang tak nak kena dengar baru tahu. Tak nak kena ambil orang lain. Tak nak kena ambil orang lain. Baru tahu. Baru kita boleh faham. Sebab itu para ulama kata, para ulama kata, "Malla syaikhalah fa syaikhuhu syaitan." Ada kalangan ulama kata apa? "Malla syaikhalah fa syaikhuhu syaitan." Maksudnya barang siapa yang dia tak ada guru dalam mengajar dia ilmu agama, bahkan dia hanya bergantung kepada mutala'ah, kepada membaca semata-mata, dia hanya bergantung kepada konon-konon yang dia mengkaji semata-mata, maka guru ni adalah syaitan. Orang yang tak ada guru, maka guru ni adalah syaitan. Kerana apa? Kerana bukan semua benda kita boleh sampai kepada dia dengan akal semata-mata. Ada benda nak tak nak
kita kena ada informasi yang ekstra daripada Al-Quran dan hadis, baru kita tahu benda tu betul atau salah. Pernah sekali apabila saya menceritakan tentang kata-kata ulama ni, ada seorang penceramah, wal'iyadzubillahi ta'ala, dia memberi ceramah juga waktu tu di forum di USM. Bila saya kata man la syaikhalah fa syaikhuhu syaitan, dia kata tak, dia kata ada orang, dia kata apa, dia kata bukannya, dia kata apa, dia kata ada kalanya syaitan boleh jadi guru terbaik. Masya Allah, dia kata syaitan boleh jadi guru terbaik. Dia kata kat saya, ustaz salah ni. Seorang penceramah satu forum, dia kata apa, ustaz salah ni, ada kalanya syaitan boleh jadi guru terbaik. Saya kata kat dia, Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'anil Azim, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innahu aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata, yang jelas, mubin, jelas, musuh yang nyata. Al-Quran, Allah Ta'ala kata dia adalah musuh yang nyata, syaitan ini musuh yang nyata. Kamu kata dia boleh jadi guru terbaik, ambil dari mana? Al-Quran terang-terang bagi tahu. Dia kata, tak, saya ambil dari hadis. Ambil dari hadis? Hadis mana? Saya kata, ni di depan pelajar-pelajar SM ni. Waktu tu live video ni. Tapi kerana berlaku isu ni, mereka buang video ni. Sebab penceramah tu agak bernama. Dia kata, benda ini datang pada hadis. Saya kata, okey, baca hadis yang mana satu? Dia kata, warid dalam sebuah hadis di mana ada seorang sahabat Nabi datang, ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Baitul Mal. Untuk menjaga Baitul Mal. Satu tempat di mana mereka simpannya harta-harta ghanimah, harta zakat, benda-benda semua ni, semua kat situ. Jadi sahabat ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga tempat ni. Setiap malam ada syaitan yang menyamar jadi manusia nak masuk untuk curi. Jadi pernah sekali tu sahabat ini berjaya tangkap syaitan yang berwajah manusia ni. Jadi syaitan ini dia cakap kepada sahabat ini, dia kata, kamu nak tak saya ajar kamu satu doa, satu zikir, kalau kamu baca satu ayat kalau kamu baca, InsyaAllah ta'ala syaitan lepas ni, orang-orang syaitan-syaitan macam saya ni tak akan datang dah, tak akan kacau. Jadi syaitan ini mengajarkan kepada sahabat ini apa? Ayat kursi. Inilah ayat kursi yang kita baca. Dia kata, ini kisah di mana syaitan mengajarkan kepada sahabat ayat kursi dan kita baca ayat kursi. Inilah dalil dia syaitan boleh jadi guru terbaik, dia kata. Saya bagi tahu dia, cik, kamu mempermainkan hadis. Kamu baca hadis tak habis. Hadis ni kamu baca separuh sahaja. Ada sambungan hadis. Saya belajar hadis sama. Ada dalam Sahih Bukhari, Muslim ada. Hadis ni masyhur. Hadis ini kamu tak baca habis. Di dalam hadis ini Rasulullah di dalam hadis ini sahabat itu setelah mana syaitan ini mengajarkan kepada dia ayat kursi, dia berjumpa dengan Rasulullah untuk tanya, betul ke apa yang syaitan ni katakan? Maksudnya sahabat ini dia berguru dengan syaitan ke? Tak. Dia tanya Rasulullah, lepas tu betul tak betul? Maksudnya dia tak berguru dengan syaitan. Dia tanya orang lain betul tak betul? Maksudnya tak bergantung, tak mengiktirafkan syaitan tu sebagai guru. Kemudian apa Rasulullah SAW kata? Rasulullah kata, "Na'am, sahih, benda tu betul. Tetapi la ta'khudh minhu wa khudh minni." Tetapi jangan ambil dari dia, ambil dari saya. Benda tu betul, tapi jangan ambil dari syaitan, ambil dari saya. Ini adalah tatimah, ini adalah penghujung, sambungan bagi hadis yang cik baca separuh. Masya Allah. Yang cik baca separuh. Saya kata,
Kita pada zaman ni, kalau kita dengar sesuatu daripada kisah hadis yang tuan baca, yang cik baca tu, dia bukan dalil untuk cik, dia dalil untuk saya. Bila syaitan bagi kita satu benda, kita tak kata benda tu betul, relax dulu. Kita tanya orang berilmu. Macam mana sahabat tu tanya Rasulullah. Lepas itu pun kita tak ambil dari syaitan, kita ambil balik dengan orang berilmu. So barangkali syaitan ataupun orang yang sesat contohnya, dia mencampur adukkan antara benda bagus dan tak bagus dan dia bagi kita. Kita tak tahu. Sebab kita bukan ulama. Boleh jadi dia campur. Sebab itu, masya-Allah taala. Sebab itu seseorang itu tidak bolehlah dengan senang-senangnya bahkan kepada ustaz-ustaz. Ada kalanya bukanlah kita memilih seorang ustaz yang pandai bercakap, bukan kita memilih seorang ustaz yang handsome, pakai elok, serban tinggi, tak. Antara sifat seorang ustaz yang bagus, seorang ahli ilmu yang bagus, adalah dia tahu untuk berhenti di tempat dia kena berhenti. Adalah dia tahu di mana nak kata saya tak tahu. Ini adalah antara sifat seorang alim yang benar-benar beramal dengan ilmunya. Sebab tu di dalam doa kita kata apa? Allahumma ja'alni minal ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan saya daripada golongan ulama yang beramal dengan ilmunya. Kerana bukan semua orang yang berilmu beramal dengan ilmunya. Ada orang, masya-Allah taala, apabila kemasyhuran dia dah sampai ke pelosok dunia, apabila orang dah mula memandang dia dengan ainul ijlal, dengan mata yang hormat, dia mengangkat diri dia di tempat yang tak sepatutnya dia berada padanya. Masya Allah, inilah antara musibah kita pada zaman ini. Apabila seseorang tidak lagi takut kepada Allah, apabila seseorang terberdaya dengan kemasyhuran. Jadi, ilmu agama ini, Masya Allah ta'ala, dia adalah hayatul Islam. Ilmu agama ini adalah hayatul Islam. Dan seutama-utamanya ilmu adalah ilmu keyakinan. Seutama-utamanya ilmu adalah ilmu tentang keyakinan. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW bersabda, afdalul a'mal al-imanu billahi wa rasulih. Seutama-utamanya amalan adalah beriman dengan Allah dan juga Rasulnya. Maka seutama-utamanya ilmu yang sepatutnya seseorang itu mempelajari adalah apa? Adalah beriman, adalah ilmu tentang bagaimana beriman dan kekal beriman. Kerana apa? Kerana ilmu keyakinan ataupun dipanggil sebagai ilmu akidah ini, dia sebenarnya adalah akar umbi kepada agama. Kita buat solat, kita puasa, kita bayar zakat, kita datang masjid solat 5 waktu sebagainya. Kerana apa? Hobi kita? Tak. Kita buat benda ini kerana kita yakin Allah itu Tuhan kita. Kerana kita yakin Allah Ta'ala suruh kita buat benda-benda wajib, Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan benda-benda haram, baru kita buat, baru kita tinggalkan. Hakikatnya seseorang itu sebelum dia buat semua benda ini, dia kena ada iman dulu. Dia kena ada keimanan dulu, barulah dia boleh buat benda-benda ini. Dan keimanan ini pada zaman ini, Masya Allah Ta'ala, adalah satu ilmu yang ada kalanya syaitan dia menjauhkan kita daripadanya. Dia menjauhkan kita daripadanya. Ada surau-surau, ada masjid-masjid, kalau kita tengok mereka punya jadual, kuliah bulanan, mingguan apa semua, ada kitab Matn Abi Syuja', ada Matn Zubat contohnya, ada kitab-kitab fiqh, kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir,
Kitab-kitab sekian, tapi pasal akidah tak ada, langsung kosong. Langsung tak ada. Kelas akidah langsung tak dijalankan. Kursus, ada sekolah saya masuk, saya mengajar sekejap, sehari saja, ceramah umum 2 jam. Lepas ceramah tu saya ketengahkan isu ini dengan guru-guru. Mereka terkejut. Dia kata, betul lah ustaz, kami ustaz-ustaz itu yang handle program ni, dia kata apa, kami selalu fikir macam mana nak buat kursus pemantapan solat, kursus tentang jenazah, solat jenazah, kursus tentang taharah, kursus sekian, tapi pemantapan akidah kami tak ajar. Zaman ini, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, kalau tak perasan sekalipun, biar saya bagi tahu, zaman ini antara musibah paling besar pada umat Islam adalah kejahilan dalam ilmu akidah. Saya mula-mula masuk Islam dulu pada umur 15 tahun. Benda pertama saya minta dengan guru-guru saya, ustaz-ustaz saya untuk ajar adalah ilmu akidah, ilmu keyakinan. Saya nak kenal Allah, nak kenal Rasul, sebab benda tu adalah utama. Benda utama. Bila kita kenal Allah, sebab tu kita solat. Kalau tak kenal Allah, macam mana? Tetapi ada di kalangan, bahkan ada di kalangan ustaz-ustaz, Masya Allah Ta'ala, dia beritahu saya, ilmu ini ilmu tinggi, dia kata. Ilmu ini ilmu tinggi. Tak. Ilmu keyakinan bukan ilmu tinggi. Ya, dia boleh sampai tinggi, tetapi asasnya sifatnya fardu ain. Asasnya wajib untuk setiap orang belajar untuk tahu. Tetapi ilmu akidah inilah yang banyak masa dilupakan. Kita kena tahu tuan-tuan dan puan, syaitan apabila menghasut manusia bukan setiap kali dengan kekufuran, bukan setiap kali dengan maksiat. Bahkan ada kalanya syaitan ini menghasut manusia dengan cara dia bagi tahu suruh buat satu benda bagus, tetapi untuk melupakan kita daripada perkara yang lebih bagus. Contoh, kita selalu perasan, orang datang untuk solat jemaah selalunya tak ramai mana, 3 saf, 4 saf. Tapi orang yang kekal untuk majlis ilmu akan lagi kurang. Syaitan macam mana hasut orang-orang yang pergi. Dia kata, tak apalah, kita dah solat jemaah dah. Ini masa untuk family time. Ini masa untuk keluarga, nak jumpa bini. Bini masa sedap ni. Balik kita makan, kita boleh gembirakan hati dia. Apakah hukum menggembirakan hati Muslim? Sunat dapat pahala. Orang masa untuk kita makan, wah sedapnya, dapat pahala. Walaupun tak sedap mana. Kita balik, tengok isteri kita, wah cantik ni kamu, dapat pahala. Walaupun tak cantik mana. Kepada isteri, antara tempat yang boleh menipu tanpa mendapat dosa, bahkan mendapat pahala, adalah menipu isteri dengan kata yang seperti ini. Kamu cantiknya walaupun tak cantik. Tahu tak, kamulah perempuan yang saya paling cinta, padahal bukan pun. Ini antara perkara yang boleh dilakukan, antara penipuan yang boleh dilakukan dalam agama Islam. Ya ni. Kemudian ada kalanya orang yang nak pergi daripada solat jemaah ni, daripada majlis ilmu ni, lepas solat jemaah dia kata, syaitan kata apa? Syaitan kata, kamu ni dah bagus lah ni, solat jemaah, tengoklah masjid ada berapa saf? 15 saf. Kamu antara 4 saf pertama. Wih, bagus tu. Tengok percentage ni, 20% tau, top 20. Bagus lah tu, cukup lah tu. Ada kalanya apa? Syaitan kata, waktu ni jomlah kita pergi ziarah kawan kita. Lama tak jumpa dah kawan tu. Kawan datang rumah, oh kita kena layan tetamu ni. Tuan, seseorang itu ziarah kepada Muslim yang lain
hukum dia sunat. Tetapi kalau dia kerana ziarah kawan dia, lalu terlepas majlis ilmu, lagi-lagi berkaitan dengan ilmu aqidah, jauh beza tuan-tuan dan puan. Jauh beza. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya bernama Abu Dhar, qal ya Abu Dhar, la an taghdu wa fatata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli 100 rak'ah wa la an taghdu wa fatata'allama baban min 'ilm khairul laka min an tusalli 1000 rak'ah. Rasulullah bersabda kepada sahabat dia bernama Abu Dhar, Rasulullah kata, wahai Abu Dhar, kalau kamu keluar lalu kamu mempelajari satu ayat daripada Al-Quran, itu lebih bagus daripada kamu melakukan solat sunat 100 rakaat. Lebih bagus daripada kamu melakukan solat sunat 100 rakaat. Ini satu ayat. Wala a'tau duwa fatata'allama baba min al-'ilm. Dan kalau kamu keluar lalu kamu mempelajari satu bab dari ilmu agama, khairul laka min an tusalli 1000 rakaat. Itu lebih bagus bagi kamu daripada kamu lakukan solat sunat 1000 rakaat. Darjat ilmu di dalam agama Islam sangat tinggi. Sangat tinggi. Syaitan lebih suka orang setiap hari datang solat berjemaah, tapi asalkan dia tidak hadir majlis ilmu, lagi-lagi berkaitan dengan ilmu akidah. Kerana apa? Kerana orang datang setiap hari datang solat berjemaah sekalipun, apabila dia tiada ilmu, warid dalam hadis Rasulullah warid dalam hadis, syaitan pada akhir usia seseorang, bila seseorang itu nak mati, syaitan akan datang kat dia dan akan hasut dia kali terakhir. Itu adalah final war, perang terakhir seseorang. Setiap orang akan didatangi oleh syaitan untuk berperang dengan dia kali terakhir sebelum mati. Jadi apa syaitan tu buat? Ada kalanya syaitan, cara taktik dia buat macam mana? Dia sibukkan seseorang itu dengan amalan, dengan zikir-zikir, dengan solat-solat pada sepanjang usia dia. Solat-solat sunat, semua ni. Tapi dia halang orang ibadat ilmu. Ilmu akidah tak nak belajar. Ilmu macam mana nak sahkan solat, rukun-rukun solat, syarat-syarat solat, perkara yang wajib dalam solat, perkara yang haram dalam solat, apa yang membatalkan solat, semua tak nak belajar. Kerja dia tahu, saya semangat, saya suka solat, saya tenang, saya nak solat. Itu je dia tahu. Syaitan hasut dia. Buat je solat, zikir je, zikir. Sehari 40,000 zikir. Sebab apa? Sampai akhir nanti, bila nak mati nanti, syaitan akan datang. Dia akan tanya, 40 tahun ataupun 60 tahun kamu solat 5 waktu, kamu zikir 40,000 sehari, kamu kata agama Islam ini agama betul, apa dalil kamu? Macam mana kamu tahu Islam itu betul? Kamu kata kamu sembah Allah, apa sifat-sifat Allah? Apa kamu kenal tentang Allah? Kamu kata Nabi Muhammad itu Nabi kamu, pesuruh Allah, apa buktinya? Apa kamu tahu? Kalau kamu semua benda ini tak tahu, selama ni kamu buat untuk apa? Dia datang cucuk. Orang yang berilmu, yang mantap dengan keyakinan dia, datang apa-apa soalan, dia dah kuat. Dah biasa, di dalam hidup dia dah belajar, dia dah kuat. Tetapi orang yang tidak hebat, yang tidak kuat, barangkali akan tergelincir. Sebab itu di dalam sejarah Islam kita nampak ada di kalangan muazzin, bukan seorang dua orang, mati dalam kekufuran. Salah satunya ada seorang muazzin di dalam sejarah Islam. Apa yang berlaku? Dia berkenan dengan anak jiran dia, agama Nasrani. Apa dia buat? Dan bapa si perempuan ni tak nak bagi anak kat muazzin ni. Dia kata, kalau kamu nak anak saya, kamu kena tukar agama dulu, jadi Nasrani dulu. Jadi muazzin ni kata apa? Tak apalah, saya dah puluh-puluh tahun dah melakukan azan, saya kufur sekejap. Dia kata, saya kufur sekejap, kahwin perempuan ni, lepas saya masuk dia dalam Islam. Apa masalah dia? Dia keluar agama Islam,
tak sempat lagi berkahwin dengan perempuan tu dah mati. Ada satu lagi kisah di mana seorang syekh, saya lupa syekh ni syekh yang masyhur tapi saya lupa nama dia. Seorang syekh, dia jumpa di depan Kaabah ada seorang pemuda menangis sambil berdoa. Tapi doa dia doa sama je. Allahumma amitni fil Islam, Allahumma amitni fil Islam, Allahumma amitni fil Islam, Allahumma amitni fil iman. Di doa ni je. Maksudnya, ya Allah, matikanlah aku dalam keimanan, matikanlah aku dalam Islam. Jadi syekh ni pelik. Dia datang kepada orang ni, pemuda ni, kata, kenapa? Mau ke kamu saya ajar kamu doa yang lain? Mungkin dia ingatkan pemuda ni tak reti doa lain. Kata, mau tak saya ajar kamu doa lain untuk kamu doa depan Kaabah? Dia kata, tak nak. Saya memang nak doa-doa ni je. Sebab apa? Dua abang saya dulu, dua-dua dah mati. Sebelum mati, dua-dua adalah muazzin. Dua-dua muazzin. Mereka setiap hari pergi masjid, pergi surau, melakukan azan. Abang yang pertama sedikit sebelum mati, dia kata, ana bari'um minallah. Dia kata, aku berlepas diri daripada Allah. Maksudnya dia kata, aku berlepas diri pada agama Allah. Tak nak ada agama Allah. Mati kufur. Mati kufur. Abang kedua, benda sama. Sekarang giliran dia jadi muazzin. Dia adik ketiga, anak ketiga. Dia takut sangat apa yang jadi pada abang dia, dua orang yang jadi balik kat dia. Sebab tu dia doa, ya Allah, Allahumma amitni fil iman, Allahumma amitni fil Islam. Benda berlaku. Memang berlaku, seseorang itu boleh jadi hidup dia baik, tapi pada akhir tergoda dengan godaan syaitan. Bahkan ini ada dalam hadis. Sini mungkin pernah ajar hadis 40 betul untuk An-Nawawi. Hadis 40 bukan An-Nawawi je buat, ada banyak ulama yang buat, tapi yang terkenal An-Nawawi punya. Imam Syafi'i pun ada hadis 40 Imam Syafi'i. Saya pernah ambil. Imam lain pun ada hadis 40. Tapi yang terkenal An-Nawawi punya. Selalunya kalau surau-surau masjid-masjid orang biasa tak tahu ada hadis 40 yang bukan Nawawi punya. Hakikatnya ada. Sama juga Muwatta'. Muwatta' bukan untuk ni je. Ada juga orang lain buat Muwatta', tapi yang terkenal seorang tu. Kisah lain insya-Allah lain kali cerita. Di dalam hadis 40 An-Nawawi ada satu hadis mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada di kalangan orang sepanjang hidup dia melakukan kebaikan, tetapi kerana satu kejahatan yang dia lakukan pada akhir usia dia menyebabkan dia di dalam neraka. Kekufuran. Ada juga orang yang sepanjang hidup dia buat kejahatan, tapi kerana satu detik sebelum dia mati, dia buat satu kebaikan, dia kekal dalam syurga selama-lamanya. Keimanan. Benda itu berlaku. Kenapa seseorang sepanjang hidup dia boleh berpegang dengan Islam, tapi akhir sekali dia keluar? Antara sebab dia kerana tiada kemantapan di dalam ilmu akidah. Syaitan hasud. Akhir sekali baru hasud. Awal-awal macam ni dia tak ada nak sibukkan kita dengan soalan-soalan yang saya katakan tadi. Dia sibukkan kita, kenapa malas solat lah? Kenapa puasa? Tak larat ni puasa. Zakat sayang ni kat duit. Dia sibukkan kita dengan benda-benda macam ni je. Sebab apa? Akhir nanti dia sibukkan dengan benda yang kita langsung tak pernah fikir. Keimanan. Ada orang, syaitan sibukkan dia terus tentang perkara ini di dunia. Ada. Saya sebenarnya adalah jurulatih untuk perunding cara tauhid di bawah pejabat mufti. Maksudnya perunding cara tauhid ni apa mereka buat? Bila orang murtad, mahkamah akan hantar pada perunding cara ni. Perunding cara akan berunding dengan mereka one on one, seorang demi seorang.
untuk selesaikan masalah mereka, nasihat mereka, buktikan kepada mereka Islam itu benar. Saya jurulatih kepada perunding cara. Saya latih mereka. Dan ada kalanya sebulan sekali, 2 bulan sekali, mereka kumpulkan orang murtad kat satu program, satu hotel contohnya. Kemudian saya akan bagi presentation dalam 4 jam dalam membuktikan Islam itu benar. Kemudian lepas tu 40 orang ni saya akan buka ruang untuk perdebatan, soalan. Saya akan 1 versus 40 lah. Selalunya macam tu lah. Saya akan seorang lawan semua. Memang kerja saya yang tu. Memang tu kerja saya. Dan selalunya orang yang keluar daripada program saya, jarang-jarang mereka tak kata Islam itu benar. Jarang. Selalu mereka akan kata Islam itu benar. Mungkin seorang, 2, 3 yang masih tak puas hati, ada soalan nak tanya, belum habis lagi. Selalu macam tu. Kita kena tahu orang murtad ni ada 2 jenis tau. Ada jenis dia memang tahu Islam tu benar, tapi tak nak masuk Islam, tak nak balik pada Islam. Kerana apa? Hati terpaut dengan dunia. Ada. Dia kata, Ustaz, saya tahu Islam tu benar, Ustaz. Apa Ustaz beritahu tadi semua betul. Tapi Ustaz, saya tak boleh dah nak masuk dalam Islam. Sebab apa? Sebab apa? Dia kata, saya sukalah kat perempuan ni. Dia kata, kalau saya tak keluar agama Islam ni, tak nak saya. Ada juga orang, dia berdendam dengan orang Muslim. Ada satu kes, mak ayah dia dua-dua masuk Islam. Jadi waktu kecil, adik-beradik dia semua masuk Islam lah sekali. Kemudian mak ayah dia cerai. Ayah kahwin lain, pindah. Mak kahwin lain, pindah. Tak jumpa. Dua-dua tak ada anak. So anak-anak yang hasil berdua orang ni, yang masuk Islam ni, terkontang-kanting, budak kecil semua. Ngam-ngam pula abang sulung meninggal dunia. Dah meninggal dunia, adik-beradik dia pergilah kat surau masjid, minta pertolongan, tolong kebumikan abang dia ni. Mungkin sebab kad masuk Islam tu, dokumen masuk Islam dia tu, mungkin ada di mak ataupun ayah, tak ada pada mereka. Mungkinlah, saya rasa mungkin. Saya rasa macam tu. Surau masjid tak berani nak tolong, takut isu, mungkin. Pergi sini tak ada orang tolong, pergi sana tak ada orang tolong. Akhir sekali, yang uruskan jenazah abang dia ni siapa? Kuwait India. Kuwait India. Bakar. Abang dia Muslim tau. Dia kata, saya daripada kecil sehingga saya dah berjaya, saya dah berduit sekarang, tak ada seorang pun datang tanya kami. Tak ada seorang pun datang tolong kami. Mana korang? Orang Muslim, mana? Abang saya mati, mak ayah kami tinggalkan kami, mana korang? Abang saya mati, mana korang? Mana kamu? Sekarang saya dah berjaya, dah berduit, nak keluar agama Islam, baru kamu datang kat saya. Sebelum ni kat mana? Ustaz, dia kata, Ustaz, saya tahu agama Islam betul. Agama Islam memang betul. Saya tahu agama Hindu tak betul. Tapi siapa tolong saya waktu saya susah? Siapa? Cara dia fikir ni salah, memang salah. Tak betul. Tapi itu antara punca dia. Itu antara punca dia. Kerana masyarakat sekeliling, ada kali ni nampak, oh dia dah masuk Islam lah, biarlah dia dan keluarga dia. Suami dia ada untuk jaga, isteri dia ada untuk jaga. Kita ada tak kita pergi tanya dia, ada masalah tak? Tak semestinya kewangan tau. Tak semestinya kewangan. Tak semestinya kewangan. Ada kalanya apa? Bantuan dari sudut emosi. Ada kalanya sekadar tanya, apa khabar? Tapi mana? Waktu saya dengar isu ini, waktu tu kami di program kan, yang turun ramai tau. Bukan sekadar pejabat mufti, pejabat agama Islam, majlis agama, kebajikan turun, mahkamah pun ada, siapa lagi? Jabatan audit ada, kewangan ada, polis ada, staff-staff
kerajaan boleh kata ada kali ni lebih ramai daripada orang yang murtad ni. Kami berkumpul untuk bincang isu ni. Sebab itu ada negeri-negeri tertentu sekarang ini mereka ada tim ziarah. Setiap hari mereka ada satu tim yang mereka pergi rumah mualaf-mualaf ni. Mereka pergi tanya dia ada masalah ke dengan keluarga ke, apa ke. Ajar mereka asas-asas akidah, asas ilmu agama ada. Dulu tak ada. Sebab tu mereka boleh terbiar. Sebab tu mereka boleh terbiar. Tak ada orang tahu. Bila saya dengar benda ni, saya terus pandang ke Jabatan Agama. Apa jadi? Data dengan kamu kan? Dengan jabatan kan? Apa jadi? Mak bapak tinggalkan anak-anak, apa kamu buat? Mana follow up? Mana follow up? Apa jabatan buat? Sebab itu sekarang ada improvement. Dulu tak. Ini satu dari kesalahan dari sudut jabatan. Yang kedua, masyarakat, jiran, takkan biar macam tu je. Takkan biar macam tu. Kita tahu dia saudara baru, nama pun saudara baru, kan? Ya betul, bukan semua orang mampu nak membantu dari sudut kewangan. Biasa, kita ada di kalangan kita, Allah Ta'ala membantu dia dengan harta yang banyak. Sesetengahnya tak. Sesetengahnya dia mungkin dia pun perlukan bantuan dari sudut kewangan. Tapi pertolongan bukan dari sudut kewangan je. Ambil berat. Ada seorang tu, dia keluar agama Islam, dia tak nak masuk agama Islam sebab apa? Dia mula-mula dia masuk Islam, dia perempuan. Sebab kahwin dengan seorang lelaki Melayu. Dia kata waktu dia mula-mula masuk Islam, memang dia nak belajar agama Islam. Memang semangat. Tapi lepas kahwin baru tahu rupa-rupanya lelaki ini penagih dadah. Ambil duit dia, pukul dia, seksa dia bertahun-tahun. Barangkali dia tak tahu yang dia boleh minta fasakh sebenarnya. Dia tak tahu dia boleh minta cerai sebenarnya. Kalaulah jiran-jiran dia, masyarakat sekeliling dia menasihati dia, mengambil berat tentang dia, dia tak jadi nak murtad tau. Boleh jadi barangkali, Allahu a'lam. Dia bagi tahu saya, Ustaz, betul Ustaz, agama Islam tu betul. Tapi saya tak boleh nak maafkan. Saya tak boleh maafkan suami saya yang tu yang buat saya macam ni. Dan saya tak boleh maafkan orang Muslim, tak ada seorang pun datang tengok saya. Tak ada seorang pun datang nasihatkan saya. Ada macam-macam. Jadi ini golongan pertama. Ada golongan yang kedua. Orang golongan kedua, mereka nak mencari kebenaran tetapi salah faham. Dalam agama Islam, sebelum kita gerak lebih jauh, dalam agama Islam, Allah Ta'ala tidak perlukan apa-apa. Allah tidak perlukan apa-apa. Qala Allah Ta'ala, Allahus Samad. Maksudnya Allah tidak memerlukan kepada apa-apa dan segala sesuatu perlukan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Baihaqi dan juga Ibnu Jarud, hadis sahih. Rasulullah kata, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Maksudnya Allah Ta'ala wujud pada azali dan tidak ada apa-apa pun bersamanya. Allah wujud pada azali dan tak ada apa-apa pun bersama dengan Allah. Maksud dia, Allah wujud pada azali dan semua benda tak wujud lagi. Tak ada apa yang wujud selain Allah waktu tu. Kemudian baru Allah menciptakan semua benda. Jadi maksudnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah tidak memerlukan segala sesuatu. Dan setelah mana Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tetap tidak perlukan segala sesuatu. Bahkan Allah Ta'ala tidak perlukan kepada masa dan tempat. Allah tidaklah, wujud Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah bukan di langit, bukan di bumi. Allah bukan di mana-mana, bukan di setiap tempat, bukan di satu-satunya tempat. Allah bukannya di arsh, bukannya di farsh. Bahkan Allah wujud tidak bertempat.
Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah wujud tidak bertempat. Dan setelah mana Allah menciptakan tempat, Allah tetap wujud tidak bertempat. Ini akidah Islam. Allah Ta'ala juga tidak sama dengan makhluknya dari apa jua sudut sekalipun. Kalau makhluk ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada badan, maka Allah tak ada kepala, tak ada badan, tak ada kaki. Kalau Allah ada besar kecil, kalau makhluk ada besar kecil, ada tinggi, ada pendek, ada gemuk, ada kurus, maka Allah tidak ada semua ini. Allah tidak bersaiz. Kalau makhluk ada warna, Allah tiada warna. Allah tidak sama dengan makhluknya dari apa jua sudut sekalipun. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Maksudnya Allah tiada sesuatu pun yang sama seperti ini. Kita tidak boleh membayangkan Allah. Tak boleh. Apa saja tergambar di fikiran kita, itu bukan Allah. Allah bukan cahaya, Allah bukan bentuk manusia, tak, bukan. Apa saja gambar di fikiran kita, itu bukan Allah. Ini akidah Islam. Tapi ada di kalangan orang murtad, mereka salah faham. Orang yang murtad ini, ada di kalangan mereka yang jenis kedua ni, dia nak kaji, dia nak tahu kebenaran. Dia nak tahu Islam tu macam mana sebenarnya. Tapi masalahnya dia salah kaji. Apa dia buat? Orang-orang macam ini, ada kala ni apa dia buat? Dia nak kaji agama Islam, apa dia buat? Dia baca terjemahan Al-Quran. Al-Quran dan terjemahan Al-Quran adalah dua benda yang berbeza. Al-Quran bukan terjemahan Al-Quran, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Kena sentiasa faham benda ini. Kerana apa? Kerana dalam bahasa Arab, Al-Quran kan dalam bahasa Arab kan? Dalam bahasa Arab ada kalanya satu perkataan ada 15 maksud. Tapi dalam bahasa Melayu barangkali tak ada. Bila diterjemahkan ke bahasa Melayu tak ada satu maksud je, dua maksud je tu je. Contohnya, kita tahu Allah wujud tidak bertempat, betul? Ada di kalangan orang yang murtad ini, dia kata, oh saya kaji agama Islam ni. Dia kata, bila saya tengok kepada ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu ala arsh istawa, Ar-Rahman istawa atas arash. Istawa ini sebenarnya ada banyak maksud. Ar-Rahman ala arsh istawa, Ar-Rahman beristawa atas arash. Istawa ada banyak maksud. Antaranya berbaris. Sebab tu kita kata istawu sufufakum. Istawu datang daripada perkataan istawa. Kalau satu makanan, satu minuman atau buah-buahan dah masak, ranum, boleh diminum, boleh dimakan, istawa juga. Kalau satu dacing, dia dah jadi sama berat, dia tak ada lebih, salah satu lebih berat dari lain, dia jadi sama, istawa juga. Kalau satu kapal berlabuh di tengah-tengah laut ataupun kita tetap satu tempat, panggil istawa juga. Istawa juga dengan maksud apa? Menguasai. Istawa juga dengan maksud apa? Menjaga. Banyak maksud. Di dalam ayat Quran ini, Ar-Rahmanu ala arsh istawa, maksudnya Allah, iaitu Ar-Rahman, menguasai arsh ataupun melindungi arsh. Itu maksudnya. Sebab apa? Sebab arsh ini adalah makhluk yang paling besar. Dia makhluk yang paling besar. Rabbul arshil azim. Allah Ta'ala adalah Tuhan kepada arsh yang azim, yang besar. Arsh ini adalah yang paling besar dari sudut saiz. Bila kita kata, bila Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala menguasai arsh, maksudnya Allah Ta'ala menguasai makhluk yang paling besar. Maksudnya, kalau Allah Ta'ala mampu menguasai makhluk yang paling besar, maka sudah tentu Allah mampu menguasai yang kurang daripadanya. Itu maksudnya. Itu maksud ayat Quran tu. Tetapi, bila dalam terjemahan, dia tulis apa? Orang yang menterjemahkan Al-Quran tak semestinya daripada ahli tafsir. Tak semestinya dia faham ayat Quran. Tak semestinya. Dia tulis Ar-Rahmanu ala arsh istawa, dia tulis Allah Ta'ala bersemayam atas arsh. Apa maksud semayam? Semayam maksud duduk.
atas kerusi. Ada orang murtad, dia kata apa? Dia kata Allah, bila saya tengok Quran, Allah duduk atas langit, atas kerusi. Allah ada di langit, duduk atas kerusi. Kerana dia salah faham ayat ini. Kemudian dia kata, sekarang ini saya nak keluar agama Islam, saya nak masuk agama Buddha. Agama Buddha pun kami tak sembah banyak-banyak Tuhan. Kami sembah Gautama Buddha je, satu je. Gautama Buddha pun kami yakini ada di langit, duduk atas apa? Teratai. Keyakinan saya dengan kamu sama je. Kamu kata Tuhan duduk di langit atas kerusi, saya kata Tuhan duduk di langit atas teratai. Kamu tak pernah tengok Tuhan duduk di kerusi ke, duduk di teratai je. Macam mana kamu tak agama mana betul? Hakikatnya benda sama je, dia kata. Bezanya nama. Betul. Dia kata macam tu. Hakikatnya dia salah faham. Agama Islam bukan seperti itu. Dia salah faham. Antara punca orang murtad sebenarnya adalah membaca terjemahan Al-Quran tanpa ada sesiapa yang mengajarkan kepada ini tafsir. Sebenarnya ada di kalangan ulama mengharamkan terjemahan Al-Quran secara mutlak. Bukan secara mutlak. Ada sebahagian ulama mengharamkan terjemahan Al-Quran melainkan kepada bahasa Parsi sahaja. Sebab dalam bahasa Parsi ada perkataan-perkataan yang seperti bahasa Arab, bila dipindahkan ada maksud yang sama. Ada 15 maksud juga, ada. Tapi kepada bahasa lain, para ulama mengharamkannya. Ada ulama mengharamkannya. Kerana apa? Dia membawa kepada salah faham. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa bukan saja mengelirukan terjemahannya, bukan ayat Quran, terjemahan dia. Yang orang buat terjemahan ni bukan saja mengelirukan orang yang memeluk agama Islam, mu'allaf, tak. Bahkan kepada orang yang sedia ada dalam Islam. Dia keliru. Sebab apa? Baca terjemahan Al-Quran. Sebab itu ulama ada di kalangan mereka mengharamkan terjemahan Al-Quran. Tetapi yang boleh diterjemahkan adalah tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Siap tafsir, kemudian terjemahkan kepada bahasa lain. Yang ni boleh. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok kan, kalau kita fikir betul-betul, apa fungsi terjemah Al-Quran? Tak ada fungsi. Apa fungsi terjemah Al-Quran? Tak ada fungsi sebenarnya. Kalau nak faham Al-Quran, baca tafsir Al-Quran. Kenapa nak baca terjemahan? Betul? Nak faham Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran. Saya ajar tafsir juga. Belajar tafsir. Apa fungsi baca terjemah Al-Quran? Kerana apa? Ada benda bila diterjemahkan pada Al-Quran kepada bahasa lain mengubah maksud langsung. Saya bagi satu contoh. Qala Allah Ta'ala yauma yukshafu 'an saq. Maksudnya apa? Kalau kita tengok terjemahan dia, maksudnya di hari akhirat nanti itulah hari di mana tersingkapnya betis. Ada orang yang menterjemahkan Al-Quran kerana kejahilan dia tentang makna-makna Al-Quran, dia kata itu adalah betis Allah. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Bukan. Allah Ta'ala dia tak ada betis. Tak ada. Qala Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya dari apa jua sudut sekalipun. Allah tak ada betis. Apa maksud yauma yukshafu 'an saq? Yauma yukshafu 'an saq, hari di mana tersingkapnya betis, sebenarnya dia adalah satu ibarat. Apa maksud dia? Pada zaman dulu, perempuan-perempuan Arab, mereka tak keluar rumah, duduk dalam rumah. Kalau keluar rumah, mereka pakai tutup semua. Muka pun tak nampak. Tutup semua. Tutup semua. Jadi, jangan katakan betis dia, nak tengok dia pun susah. Bila masa kita akan ternampak betis perempuan seperti ini? Bila berlakunya contohnya peperangan ataupun musibah yang sangat besar, apabila mereka sedang berlari dengan laju untuk menyelamatkan diri.
Bila kita kata yauma yukhshafu an saq, bahkan di dalam Al-Quran dan bukan di dalam Al-Quran pun, maksud dia sebenarnya adalah hari di mana berlakunya musibah yang besar, sehingga kan perempuan yang menjaga maruah dia, menjaga diri dia daripada dilihat, akan tersingkap dia punya betis. Itu maksud dia. Maksud dia pada hari akhirat nanti, al-ahwal, perkara-perkara yang dahsyat ini, dahsyat ni betul-betul dahsyat. Sebagaimana orang di dunia ini, kalau perempuan yang di dunia ini berjumpa dengan benda dahsyat, dia akan lari seteruk-teruknya, tak kisah dah malu apa pun. Itu maksud dia. Itu maksud dia, yauma yukhshafu an saq. Itu maksud dia. Tapi kalau diterjemahkan kepada bahasa Melayu, hari tersingkapnya betis, orang faham apa? Orang faham apa? Tak difahami. Maksud ini tak ada. Menterjemahkan Al-Quran bukan seperti menafsirkan Al-Quran bukan seperti petik jari, tahu sikit bahasa Arab dan sudah. Bukan. Penafsir Al-Quran memerlukan ilmu yang sangat-sangat mendalam. Kalau sebut pasal bahasa saja, dia kena tahu perkataan ini ada berapa maksud. Para orang Arab pada zaman dulu, penggunaan dia macam mana, cara menggunakan ini macam mana, banyak benda kena tahu. Ini dari sudut bahasa aja. Dia kena tahu pula ayat Quran lain maksud dia apa, bercanggah ke tak, hadis-hadis yang lain bercanggah ke tak. Sedihnya pada zaman ini, apa yang dilakukan oleh segelintir orang, dia ambil terjemahan Al-Quran, Masya Allah, di apa, ada kalanya di universiti, college apa mereka buat, kumpul 20 orang, 15 orang, semua memegang terjemahan Al-Quran. Seorang baca Al-Quran, kemudian setiap orang ambil satu ayat, terjemahan satu ayat, baca terjemahan, kemudian suka-suka hati dia tafsir suka-suka hati dia. Ini bukan jalan untuk mencari ilmu. Terjemahan Al-Quran sendiri dah ada masalah, dah ada problem. Dia pula nak menggoreng pula. Saya, tuan-tuan puan-puan, saya mengajar tafsir Quran. Saya sendiri mengajar tafsir Al-Quran. Saya tak pernah kata saya menafsirkan Al-Quran. Tak. Saya mengajar tafsir Al-Quran yang ulama buat. Yang ulama tafsirkan, saya gunakan ni untuk mengajarkan tafsir. Saya tak berani kata saya menafsirkan Al-Quran. Ya, saya boleh berbahasa Arab. Ya, betul. Saya boleh beritahu isu-isu macam ni, saya boleh beritahu. Tapi saya bukan ahli tafsir. Saya sedar diri saya. Saya sedar diri saya. Yang menakutkan pada zaman ini, Masya Allah Ta'ala, ada kali ni kita semangat nak buat benda baik, tapi tak semestinya cara buat benda baik itu baik. Tak semestinya. Bayangkan 15 orang pelajar, satu pun tak reti bahasa Arab, tak ada seorang reti bahasa Arab yang basic kecuali Assalamualaikum Waalaikumsalam, ana, nahnu, anta, anti. Itu je lah. Kemudian apa? Buka terjemahan Al-Quran, baca, goreng lepas tu, tafsir sesuka hati. Tuan-tuan puan-puan, agama bukan nasi goreng, tuan-tuan puan-puan. Bukan kali ni masa tak sedap, esok kita try lagi. Mana boleh. Hari ini salah, hari ini akidah kita salah, akhirat nanti bila kita gagal, bila seorang itu masuk neraka, dia tak ada reset button, tak boleh patah balik. Game over lah. Tak boleh kembali ke dunia. Adakah kita nak mempertaruhkan agama kita dengan kita cuba-cuba, goreng-goreng, tes-tes? Ilmu agama bukan untuk tes-tes. Yang lagi menyedihkan, kita kena tahu orang murtad ni bukan semua orang yang masuk Islam. Ada yang memang dilahirkan dalam agama Islam. Yang saya handle ni orang yang pergi mahkamah nak buang perkataan Islam dalam IC. Orang yang dah murtad sebenarnya tetapi dia tak sedar. Orang yang kata Allah duduk di langit di atas kerusi, ini bukan akidah Islam. Mana mereka? Yang itu ada kalinya saya tak dapat nak tolong, tak jumpa, tak ada data.
Kalau saya jumpa, saya boleh nasihat, saya boleh ajarkan. Data kami tak ada. Bukan macam orang murtad yang daftar memang nak murtad. Nak tolong macam mana? Nampak benaran benda ni? Benda ni lah antara perosak umat Islam. Di dalamnya Masya Allah Ta'ala, kadang-kadang kita tengok TikTok ke, YouTube ke, apa ke, Facebook ke, semua orang boleh menyatakan, meletakkan pendapat dia sesuka hati. Tak perlu tengok dia ada kelayakan. Kita tak tahu dia ni belajar mana, belajar ke tak pun tak tahu. Silap-silap ambil ayat Al-Quran, copy paste, Google Translate, kemudian suka-suka hati mengatakan apa yang dia nak kata, tanpa ada disiplin ilmu, tanpa ada. Ada kalanya dia bagi tahu benda betul, ada kalanya dia bagi tahu benda salah, tapi dia pun tak tahu dia bagi tahu benda salah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita kena sayangi diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Kita kena sayangi mereka. Dan cara kita sayangi mereka adalah kita berikan mereka ilmu, lagi-lagi ilmu berkaitan tentang akidah, keyakinan. Kerana apa? Kerana orang tak reti solat sekalipun, bila mati nanti dia berdosa besar. Tapi Allah Ta'ala barangkali akan mengampunkan dia dan masuk ke dalam syurga terus, barangkali. Ataupun Allah Ta'ala akan masukkannya dalam neraka buat satu tempoh masa, kemudian masukkannya ke dalam syurga. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan